Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. So saya akan share tentang saya punya obsesi iaitu snake plant ataupun Dracaena sansevieria. Okay, so hari ni sebab ada yang request hari tu dia nak suruh saya share pasal kaedah pembiakan dia. So, saya nak beritahu sikit lah. Sansevieria ataupun Dracaena ni, dia kaedah pembiakan dia ialah vegetatif. Kalau tak salah saya lah, vegetatif. Tengok kaedah pembiakan mata pelajaran sains tingkatan 1. Kalau tak salah saya lah. Okay. Vegetatif ni pembiakan dia melalui rhizome, melalui keratan daun, pertunasan. Tapi, okey, specialnya snake plant ni, dia juga boleh dibiarkan melalui biji benih. Okey, sebab saya tak ada pokok yang berbunga, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Tapi macam biasalah, macam mana kita tahu, pokok yang akan mengeluarkan bunga, lepas tu bunga tu akan menghasilkan biji benih, dan biji benih tu kalau kita tanam, dia akan tumbuhlah pokok baru. Macam tu. Tapi yang paling mudah lah kita tengok basically by rhizome lah dia punya ni. Okay, ni yang pokok yang saya bonsaikan, dan ini adalah contoh paling mudah lah untuk kita nampak dia punya kaedah, macam mana dia punya kaedah pembiakan dia. So ini adalah Dracaena Mahsoniana Wilfin. Okay, sekarang ni Wilfin ni actually ni pucuk baru dan dia tak buka lagi lah. So sekarang ni kita tengok dekat sini, ini adalah rhizome. Yang besar ni rhizome. Okey, sekejap saya pusing-pusing sikit. Kok boleh nampak. Okey, yang besar ni rhizome. Okey. Rhizome ni rhizome yang besar induk ni, yang kecil-kecil ni pun rhizome juga. Dia macam ubi kan, dia berpecah-pecah macam dia extend kan. Okey, so tengok yang ini macam ni. Okey, ini nampak kecil ni kan. Okey. Ini adalah bakal pucuk baru, bakal pokok baru. So daripada rhizome ni akan menghasilkan satu pucuk yang baru, satu pokok baru. Kita boleh potong aja rhizome ni untuk kita tanam ni. Tapi rhizome yang kita dah potong, kita keringkan dalam 1-2 hari baru kita tanam dalam tanah. Okay, dia banyak kaedah lah, sama ada kita dalam tanah terus ataupun masuk kat dalam air. Tapi bagi luka, tempat kena potong, rhizome yang kena potong tu, bagi luka tu sembuh dululah. Bagi dia kering sekejap, baru kita tanam dekat dalam tanah. Okay, so macam mana kita tengok ni. Okay, yang ni kita nampak lah obviously. Okay, so sekarang ni ada lagi satu, saya tak tahu boleh nampak ke tak dekat bawah ni. Okay, yang ini pun macam dia nak start keluarkan satu rhizome baru lah, macam nak keluarkan baby baru, pup lah orang panggil, macam international panggil pup lah baby dia. So basically itu pasal rhizome, dia punya kaedah pembiakan melalui rhizome. Okay, kalau rhizome ni tak ada daun, still boleh keluarkan pokok, insya-Allah. Asalkan dia punya syarat dia, rhizome tu tak rosak lah, tak benyek ke apa ke kan. So insya-Allah boleh. Okay, so yang next ni okay, ini pembiakan melalui air. Sorry lah, air dia kotor sikit, saya tak tukar lagi. Saya tunjuk sikit lah. Okay, ni adalah pokok yang saya rendam. Sebenarnya saya tak ada pot lagi ni, so saya rendam je lah. Okay, nampak yang putih ni kan, putih nampak. Okay, alright, yang putih tu dah itu adalah pucuk baru. Macam dia akan keluar baby new pup dia kat situ, baby barulah. So ini pun kaedah pembiakan dia. Ambil the whole daun ataupun potong-potong daun tu dan masukkan dalam air. Sebelum masuk dalam air, sebelum kena kontak dengan air, make sure yang tempat keratan tu dah betul-betul elok, dah betul-betul kering. Kalau tak, kita takut nanti dia rosak kan, mushy, tahu kan. Dia pokok ni kan sensitif sikit dengan air. Okey. Ni
adalah contoh keratan daun. Okey, tunjuk, nampak? Okey. Keratan daun sekarang ni ada 3 pokok baru. So ini adalah keratan daun dia, saya potong lebih kurang dalam 3-4 inci macam tu lah. Sama juga kaedah dia, bagi dia kering, dah potong bagi dia kering, baru letak dekat dalam air ataupun medium tanah yang kering. Lepas beberapa hari, macam lepas 3-4 hari baru siram. Sebab saya takut dia ada kontak dengan air tu, dia akan buatkan daun tu rosak. Dan sebenarnya yang ni untuk dapatkan ni 3 ni, okey, saya potong daun ni lebih kurang bulan 4 atau bulan 5. Hujung bulan 4 2020. So sekarang bulan 11 2020 baru dapat saya ni. Tengok betapa lamanya dia, dan memang sangat-sangat kena bersabarlah. So yang ni kalau nampak tak? Okey. Okey, ni pokok saya. Dia dah mengeluarkan anak pokok yang baru. Okey. So ada yang pernah cakap dengan saya, kalau selalunya lah pokok ni kalau dia nak beranak lah kan, kalau dia nak ni, kalau nak ada new pup ni, pokok ni akan mengecut sikit. So macam ni kan, dia macam kecut, dia kurang air. Tapi kalau kita tak banyak-banyak air, nanti dia ubi dia rosak kan. Macam ni soil dia agak masih lembab. So saya tak boleh nak siram selalu. So pokok ni, okey, masa saya dapat tu saya heran kenapa mati daun yang paling bawah ni kan. Tapi kalau daun paling bawah mati tu sebenarnya normal lah kan. Tapi rupa-rupanya kat dalam ni ada anak. Nampak tak? Tu. Ada baby. So itulah the story kan. Okey. Lagi satu, untuk pokok-pokok yang kuning-kuning ni, yang ada kuning-kuning ni. Okey. Ni pokok ini adalah saya punya ini Dracaena trifasciata Twisted Sister. Yang dah tercabut dia punya daun, so saya semai. Tapi anak dia, tada! Langsung tak ikut mak dia. Okey. Anak dia dah jadi Dracaena trifasciata, tak tahu. Okey, kenapa benda ni berlaku? Okey. Satu, sebenarnya line kuning ni terjadi sebab dia punya mutation. Sama ada macam sebenarnya lah line kuning ni macam kecacatan. Dia macam kurang kan, kalau tahu daun kan dia kena ada yang chlorophyll punya part tu kan. So bila adanya kuning-kuning ni, dia macam sebenarnya macam cacat tau. Lagi kuning pokok, lagi cacat dia sebenarnya. So macam pokok ni keratan daun, bila kita buat kaedah pembiakan melalui keratan daun, anak dia selalunya memang tak akan ikut mak. Takkan ikut daun lah, sebab dia akan kembali kepada asal. Tapi kalau saya tengok kat sini, dia punya daun ni macam dah start menggedi-gedi lah. Dia macam Twisted Sister punya ni kan, berlengkar-lengkar. Tapi cuma dia tak ada yellow punya tu. Dua-dua pokok sama, hijau je. Dia memang tak ada ni. Tapi macam lawa pula belang dia kan, dia lain sikit. Tapi itulah kan uniknya ciptaan Tuhan tu. So kebanyakannya memang akan jadi macam tu lah. Lepas tu ada lagi satu yang saya dah tengok, Siam Silver yang putih tu, yang ada line-line putih tu, keluar anak, tapi anak dia warna hijau kan. So jangan terkejut lah, sebab itu adalah asal-asalnya pokok tu macam tu, original. Macam dia belum
rambut dia belum kena colour lagi kan, macam tu. Sekejap, tadi saya dah cerita belum? Kalau kita potong, pastikan yang kita celup tu adalah yang pangkal tau, yang bahagian bawah. Jangan terbalik pula, kan tak tumbuh pula. Okey, kejap. Ada lagi. Okey. Ini adalah silindrika. Ataupun kalau Dracaena dia Anglonis ke apa benda tak, saya tu tak ingat lah. So sekarang ni pokok ni sebenarnya dia tumbuh banyak tau. So bila saya ambil tu patah. So jangan buang. Saya tak buang pun, saya terus masukkan dia dalam air. So sekarang ni nampak kan dia ada akar. So pokok ni nampak dia sangat sihat lah dia punya tu. Pokok ini saya dah letak dalam air lebih lama lah daripada, saya rasa 2 bulan lebih awal daripada pokok ni. Tapi ni silindrika juga, tapi sampai sudah sekarang ni tak ada bayang pun nampak macam dia nak tumbuh akar. Kalau nak ikutkan apa yang saya dah buat dan apa yang saya baca, kalau kita masukkan dalam air, dia akan cepat tumbuh akar. Tapi dia lambat bertunas. Kalau kita letak terus dalam tanah, dia lambat tumbuh akar, tapi dia cepat bertunas. So terpulanglah kepada you all nak buat macam mana. So nak yang sanggup macam tu kan, macam nak tunggu sampai berbulan-bulan baru dapat anak pokok, ataupun nak terus tanam lepas tu biarkan aja kan, pandai-pandailah dia nak tunas sendiri ke macam mana ke. So itu saja saya nak share untuk kali ini. Okay, so kalau saya salah info, tolong bagi tahu saya. Kalau saya tersalah kata ke apa ke, bagi tahu saya supaya saya boleh betulkan dan kita sama-sama belajar. So please do subscribe, like and comment. Macam mana you guys biarkan you guys punya Dracaena ataupun Sansevieria. So buat masa ni macam saya ni je lah yang saya buat dengan apa yang mudah saya nak buat. Okay, kita jumpa lagi dalam video saya seterusnya, insyaAllah. So stay safe everyone. Sekarang COVID tengah menjadi-jadi, stay safe. Jaga SOP, jaga jarak, stay at home. Kalau tak ada benda penting, tak payah keluar lah, duduk je kat rumah kan. So kita tanam pokok ke, belai-belai pokok ke kan. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.